Sekarang kita melalui perjalanan batu-batu untuk menuju Semi off-road. di jalan tikus. Okay guys, kita telah sampai di Pasir Jaya, sempadan Malaysia Indonesia di bahagian Biawak. Beginilah suasana ladang sawit sempadan Malaysia Indonesia. Hari ini kita membuat liputan lorong tikus. Okay guys, di sinilah batu sempadan Malaysia dan Indonesia di bahagian Biawak. Batu sempadan 213. Ini adalah sebagai tanda ya, pemisah Malaysia dan Indonesia. Anda saksikan di sebelah kiri ladang kelapa sawit Malaysia dan sebelah kanan adalah tanah Indonesia. Dan satu lagi tanda PAL, pemisah sempadan Malaysia dan Indonesia, batu yang bertanda merah dan putih ni. Ini juga melambangkan sempadan Malaysia dan Indonesia. Okey, di sini saya sharekan contoh lorong-lorong tikus yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia. Seorang dua anggota yang siap pakai ke depan. 49 yang aktif Betul loh. Lorong-lorong tikus. 49 dia bang. Seorang. Bang, kita klik-klik gambar aja. Lalu. Lagi laluan tikus. Satu lagi tikus land. Tikus land, kanan Malaysia, kiri Indonesia. Ini dia bersama rakan-rakan media membuat liputan di sempadan. Kalau ada you orang ambil view sini, tu saya minta kalau ambil view sini kena gabung kan. Kena gabung kan, and then tunggu nak kita balik ambil je. sikit mingle around kat sini. Tan Sri dah sampai sikit, and then kita akan bergegas keluar balik. Main nanti saja. Sini lorong tikusnya gajah tak ada. Jangan. Jangan. Muncul kan. Tak lorong gajah, bukan gajah. Tak ada. Di sinilah kawasan ATM kita bertugas memantau sepanjang PKP dan nilai rampasan dadah yang telah ditangkap dan dirampas bernilai 1 juta lebih. Okey, apa yang anda lihat sekarang di sebelah kiri ini adalah sebelah Indonesia. Inilah antara gambaran jalan tikus yang dipantau oleh ATM. Beginilah keadaannya jalan tikus untuk memasuki Indonesia. So, sebelah kiri Indonesia, sebelah kanan Malaysia. Penginapan ATM ketika bertugas dalam hutan. Nak gerak. Memang dalam 5 ini. 5? Ini Saya rasa sungguh amat orang kata apa, kenangan mengusik jiwa. kenangan mengisi jiwa mahal. Terharulah tengok sawit tak buah. Pengalaman yang sungguh bermakna pada kita semua dan wartawan-wartawan yang ada pada hari ini. Jadi sampai itu saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dah batin kepada anak-anak isteri berada di perantauan. Okey. Minta isi. Isi. Ini satu bidayuh Indonesia ni. Ini anak seorang Yang kami Buat rental balik. saya tekong. Macam mana orang Indonesia pakai baju asro ni? Macam mana ni? Penyamaran.
Okey, sekarang saya akan masuk ke Camp Malindo. Ini dia Camp Malindo, Malaysia dan Indonesia. Jom kita masuk camp. Hop. Ini dia Camp Regimen ke-4 Kor Among, Pos Gabungan Malindo, Biawak, Lundu, Sarawak, Malaysia dan Indonesia. Seperti mana yang kita tahu bahawa sekarang ni kita sedang melakukan operasi benteng, di mana kita memperkuat ataupun mengkasakan lagi pengawalan sempadan untuk menghalang parti dari memasuki ke kawasan ataupun di kawasan Malaysia. National Task Force ni, seperti mana tuan-tuan dan puan-puan ketahui, ini adalah satu gabungan ataupun operasi bersepadu yang dianggotai oleh agensi-agensi keselamatan dan juga agensi penguasaan. Apa yang saya boleh nyatakan sini ada terdiri pada ATM, PDRM, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Custom, Renla, APM, Exim dan beberapa agensi dukungan yang lain. Ini adalah untuk menentukan seperti mana yang saya nyatakan tadi, operasi untuk parti ini dapat dijalankan dengan secara lebih efektif lagi. Pada hari ini saya mendapat kesempatan untuk berada di sini untuk melihat pos-pos di kawasan hadapan di sempadan Sarawak dan juga Indonesia di Kalimantan ya. Tadi saya berpeluang untuk ditunjukkan beberapa kawasan pos hadapan di kawasan Biawak ni. Apa yang saya akan ingin nyatakan di sini bahawa operasi ini sedang giat dijalankan, di mana telah pun memberi kesan-kesan positif, di mana anggota ataupun parti itu sendiri ditangkap, tekong dan juga orang yang berkolaborasi dengan tekong dan parti ini telah dapat dibenteraskan. Ini di kawasan pos Biawak je. Apa yang telah pun ditaklimatkan kepada saya oleh barisan hadapan tadi, nampaknya kita dapat melihat bahawa operasi op benteng ini dapat menentukan ataupun menahan kemasukan parti ini dengan efektif. Kita juga tahu bahawa pengawalan parti di sempadan ini bukan saja dapat dilakukan oleh pihak-pihak ataupun agensi-agensi penguasa dan agensi keselamatan. Kita nak tindakan untuk menghalang diorang masuk ni adalah satu daripada rancangan keseluruhan. Seperti mana yang kita tahu bahawa untuk parti ni berjaya sampai ke destinasinya, target dia ataupun ke majikannya memerlukan banyak rangkaian. Rangkaian ni kena penuh kan. Seperti saya nak boleh saya bagi contoh dia. Satu adalah jika di kawasan sempadan ni kan, untuk dia dapat sampai ke majikannya ataupun orang yang akan mengambil dia bekerja ni kan, pertama kali dia kena ada tekong dia kan, orang yang nak membawa dia masuk. Untuk tekong tu membawa dia banyak cara, ada sama ada dengan berjalan kaki, motosikal ataupun berkereta kan.
mungkin dia nak cross sempadan tu mungkin dia menggunakan jalan kaki ataupun cara-cara yang bersembunyi. Tapi daripada sempadan tu nak sampai ke destinasi dia, contoh dia nak pergi ke bandar kan, dia memerlukan lagi satu platform untuk pergi ke sana kan. Ini pun satu daripada rangkaiannya. Kadang-kadang kan sebelum dia rasa nak selamatkan sampai ke tu, dia kena ditempatkan di kawasan ataupun di perumahan, di rumah tumpangan kan. Ini pun satu daripada rangkaiannya kan. So perkara ini kalau kita tidak dapat benteraskan keseluruhan rangkaian ini, bermakna operasi kita ni mungkin tidak akan berjaya. Apa yang kita telah dengar selama ini, di mana pihak penguasa seperti PDRM telah pun dengan secara meluasnya dan agresifnya kan menangkap tikun-tikun darat ni. Oleh yang demikian kita lihat daripada itu semua memerlukan pembayaran. Jika benda tu berlaku, mana dia untuk satu parti masuk ni kan ada dia punya service charge dia kan. Kita service charge dia pun bergantung kepada kesusahan ataupun dia punya beberapa halangan yang dia perlu lalukan. So boleh saya katakan di sini bahawa jika ada pembayaran ni, makna dia it is a big business. Apabila ada big business ni, then dia will attract orang-orang yang tertentu untuk mengambil kesempatan. So benda ni kita tidak boleh pandangkan secara ringan kan. Kita tidak boleh melakukan, kalau nak menghalang ni dengan cara mudah tak ada kan. It is a complex operation. Dia berperingkat-peringkat. Oleh yang demikian adalah penting untuk kita sentiasa dan mengambil holistic approach terhadap strategi kita untuk memenungkan parti ini. Oleh yang demikian kita dapat lihat bahawa operasi ini akan berterusan sehingga masalah ni kita dapat bendungkan sepenuhnya. Terima kasih. Okey, pandang kamera. Siapa apa ni? Kamera 1 2 3. Sekali lagi, 1